Hai, Assalamualaikum. Saya Safi. Okey, video sebelum ni saya dah terangkan tentang cara nak buat 3,000 pertama, 5,000 pertama, 10,000 pertama. Okey. So, video kali ni saya nak terangkan cara marketing yang kita kena buat. Okey. Kita ada 5 cara marketing. Okey, yang pertama, ni adalah kunci marketing. Okey. Kunci marketing. Anda wajib tahu 5 kunci marketing ni. 5 kunci marketing. Okey, 5 kunci marketing ni sangat penting. Sangat-sangat penting. Tak kiralah anda dropship, tak kiralah anda agent, okey? Sangat-sangat penting. Anda wajib buat, wajib tahu, wajib belajar benda ni. Wajib tengok video ni berulang-ulang kali. Okey, wajib tahu, okey? Okey, yang pertama. Untuk 5 kunci ni, yang pertama adalah kita perlu tarik. Okey. Tarik, anda kena tahu tarik, apa itu tarik? Tarik pelanggan. Okey. Kunci dia yang pertama adalah tarik. Tarik pelanggan. Macam dropship. Dia nak tarik pelanggan macam mana? Dropship nak tarik pelanggan macam mana? Dia kena buat posting lah. Dia kena buat marketing lah. Maksudnya marketing ni tarik orang macam contohnya tarik orang ni yang pertama sekali saya boleh bagi contoh Facebook personal. Okey, FB personal. Macam anda kan buat FB personal kan, anda bukan buat Facebook page lagi sebab anda gunakan yang free marketing dulu. Macam dropship dengan agent, saya sarankan guna yang free marketing. Jangan guna yang bayar lagi. Guna yang free marketing dulu sehabis boleh. Okey. So, untuk Facebook personal ni banyak cara kita boleh buat. Pertama sekali, Facebook personal ni kita boleh tambah 5,000 friend. Penuhkan 5,000 friend. 5,000 friend. Okey, penuhkan dulu. Katakanlah sekarang anda dah ada 1,000 orang friend ataupun kawan dekat Facebook. So, penuhkan jadi 5,000. Bagaimana cara nak penuhkan? Anda kena tahu siapa sasaran pelanggan yang anda nak. Siapa kawan yang anda nak tu. Siapa. Anda kena tahu siapa yang bakal jadi pelanggan anda tu. So, sasaran dia tu kena tepat. Sasaran kena tepat. Okey? Tepat. Macam mana sasaran kita nak bagi tepat? So, kita kena tahu pelanggan yang kita nak ni adalah siapa? Wanita atau lelaki? Okey, wanita atau lelaki? Wanita atau lelaki kita nak? Tak kisah, lelaki wanita boleh. Okey. So, saya target biarlah dulu wanita sebab wanita lebih mudah kita nak berurusan. Okey. Wanita umur berapa? Wanita umur dalam lingkungan 25 ke 44. Contoh. Sebab apa? Sebab umur 25 ke 44 tersasul-sasul. Cakap melalu-lalu lah. Okey, 25 ke 44 ni dia lebih cenderung kepada Facebook. Dia lebih tahu gunakan online. Nak bayar ke, nak buat transfer ke bank ke, dia lebih power lah, lebih tahu. Kan? Lepas tu, kawasan mana? Katakanlah kawasan bandar ataupun kawasan mana, perkampungan. Bandar-bandar pun boleh lah. Perkampungan pun sekarang wanita dah pandai, betul. Semua orang dah pandai, betul. Beli online. So, kawasan tu tak kisah. Kawasan ni tak kisah. Kawasan bandar boleh, kawasan ni boleh. Lepas tu, kita nak sasaran dia, dia tu bekerja ataupun suri rumah. So, kita nak bekerja. Contoh. Bekerja ni, dah tentu-tentulah dia ada duit. So, dia selalu beli barang online ke, tak kisahlah. Suri rumah pun boleh juga, tak kisah. Kan, suri rumah pun kadang ada juga yang suka beli barang, betul. So, sasaran yang seterusnya, dia dah berkahwin ataupun belum? So, kita nak dia berkahwin, yang ada anak-anak. So, sebab produk kita ni produk kondot. So, dia mestilah berkahwin dan ada anak. So, kita dah tahu dah sasaran yang kita nak siapa. Kita nak wanita umur 25 ke 44. Lelaki tak nak. Kawasan bandar ke, kawasan yang memang boleh buat online. Lepas tu, dia adalah bekerja. Lepas tu, dia adalah berkahwin. So, kita dah tahu dah. So, apa? Lepas tu, kita pergilah dekat Facebook kawan kita. Kita pergi dekat Facebook FB kawan kita. FB kawan. Kan? Facebook kawan kita ni, kita tengok dia kerja apa. Kalau katakanlah kawan kita ni dia kerja sebagai government. So, ni tips. Okay? Government. Dia kerja government. Katakanlah dia kerja bomber. So, kita pergilah dekat friend list dia tu, kawan-kawan dia.
Kawan-kawan dia ni dah confirm lah semua kerja bomba. Tak adalah semua, maksudnya kawan-kawan itu ada yang kerja bomba. So kita friend lah dengan kawan-kawan itu. Nampak tak potensial dia tu. Dia punya potensi nak jadi customer kita. Kita dah target orang yang macam ni. Lepas tu kita pergi dekat kawan-kawan kita. Ada tak kawan-kawan kita yang serupa yang macam kita cari ni, sasaran dia? Kalau kita nampak kawan-kawan kita tu, kawan dia ada yang ciri-ciri yang kita nak ni, so kita add friend, kita follow dia. Kita penuhkan kita punya friend ni 5,000 friend. Cari orang. Kalau ada 1,500 tu ada balance ni. Kalau katalah 1,500 kan, ada balance lagi berapa? 3,500. 3,500 lagi balance. So cari kawan-kawan kita ni yang memang ada ciri-ciri macam ni. So ni adalah potensi boleh jadi customer kita. Add friend. Kalau kawan kita tu kerja askar ke, kerja nurse ke, kerja polis ke, kerja apa ke kan. So kita add friend, kita tambah kawan, tambah rakan. Jadi dia akan berkawan dengan kita. Apabila kita buat posting kan, apabila kita buat posting ke, kita update status ke Facebook ke, dia akan nampak. Dia lah orang yang pertama akan nampak. So apabila kalau Facebook kita dah penuh 5,000, dah penuh 5,000 friend, buat Facebook baru, buat FB baru, buat lagi penuhkan 5,000 lagi. Macam tu. Buat FB baru, buat 2 akaun. Yang tadi tu Safi 1, lepas tu Safi 2, Safi 3. Buat, gunakan free marketing. Selagi benda tu tak melanggar undang-undang, tak apa. Benda free, buat je. Okey? Penuhkan. Kita kumpul database. Dalam masa yang sama kita kumpul database. Bila kita dah ada 5,000 kan, 5,000, lepas tu buat ada lagi lah 5,000 lagi. So dah ada 15,000. Nampak? Potensi nak orang membeli ni tinggi. 15,000 orang ni, apabila kita punya bisnes ni dah berkembang, saya akan ajar pula buat Facebook page. Apabila anda dah buat Facebook page, FB page nanti kan, FB page ni lagi gempak. Dia iklan berbayar lah. FB page ni anda boleh convert diorang ni pergi ke sini. Anda boleh anjak ataupun invite diorang ni masuk ke FB page ni. Nampak? Bila diorang dah masuk ke dalam FB page, lagi mudah untuk anda buat bisnes sebenarnya. Okay? So yang sekarang ni buat je yang ni dulu saya ajar. Yang ni nanti kemudian. Okay? FB page tu nanti. So penuhkan dulu 5,000 friend anda. Cari sasaran yang anda nak ni, sasaran yang tepat. Okay? Cari customer yang ada potensi. Itu yang pertama. Lepas tu kunci yang kedua. Kunci yang kedua kita kena buat adalah, kunci yang kedua kita kena bagi, ni yang pertama kunci yang kedua, bagi nampak. Okay? Kita kena bagi orang nampak kita sentiasa. Sebab manusia ni, kita ada istilah, manusia ni akan percaya dekat kita setelah nampak kita sebanyak 77 kali. Okay? Manusia akan mula percaya dekat kita bila dia dah nampak kita sebanyak 77 kali. Okay? Jelas So kita kena bagi orang nampak kita hari-hari, aktif. Aktif maksudnya Facebook kita aktif, WhatsApp kita aktif, update status WhatsApp aktif lah. Kita kena bagi nampak sebanyak 77 kali. Hari-hari kita kena bagi orang nampak kita punya Facebook posting, kita punya IG, kita punya yang mana free ni gunakan. Buat je posting. Testimoni banyak. Kita ada bahan-bahan, macam-macam bahan ada. Macam-macam gambar kita dah sediakan. Macam-macam video kita dah sediakan. Berulang kali pun tak apa. Sebab bukannya setiap hari orang yang sama akan tengok. Sebab anda akan tambah lagi friend, tambah lagi friend. Sehari anda perlu tambah 10 orang friend. Okay? 10 friend sehari anda wajib tambah. Contohnya kalau anda ada 1,000 orang friend sekarang. So anda kena tambah lagi 10 orang sehari. Okay? Bila 10 orang sehari, 10 hari dah ada 100 orang. So setiap hari ada orang baru. Bila ada orang baru, anda buat posting yang sama, testimoni, gambar-gambar benda yang sama, orang baru yang nampak. So orang baru ni akan terasa berminat apabila dia dah nampak banyak kali. Dia dah nampak posting anda tu beratus-ratus kali, dia akan rasa terdetik. Nak try lah. Macam sedap nak try lah. Nampak kat situ proses dia. Anda kena invite 10 orang friend sehari. Lagi bagus kalau lebih. 20 ke 30 lagi bagus. Okay? So minimum 10 orang. Tambah. Kalau dah penuh 5,000, tambah lagi, buat lagi 5,000, buat lagi. Sampai banyak akaun tak apa, tak salah pun. Buat je, nanti kita akan convert kan. Database, ni database anda ni kita akan masukkan dalam FB page. Bila anda bisnes dah besar, nanti anda jadi stokis, lagi gempak kita akan ajar, lagi advance lagi. So, gunakan dulu yang ni. Okey, bagi nampak. Bila kita dah bagi nampak,
orang tu akan mula rasa yang ketiga. Dia dah nampak kita, dia akan rasa kenal. Dia dah mula kenal kita. Apa dah awak besar, awak kecil. Okey. Dia mula kenal kita. Okey, dia mula kenal siapa kita. Macam mana kita nak bagi orang ni kenal kita? So kita kena story lah sikit. Macam kita ni dari mana, kita ni nama siapa, kita bagi perkenalan. Macam kita buat sesi perkenalan contohnya lah. Kalau buat FB live tu boleh lah buat sesi perkenalan, ataupun kita masukkan gambar kita ke Snap. Snap pergi COD, Snap gambar pergi delivery, macam tu. So sangat penting kalau kita punya gambar sendiri, testimoni kita real, kita punya sendiri, dan kita masukkan dalam Facebook kita, orang nampak, dia akan kenal kita. Apabila dia dah kenal kita kan, barulah dia akan mula nak beli dengan kita. Dia dah mula rasa macam yang ketiga ni lah, yang ketiga, yang keempat. Dia mula rasa suka lah. Dia dah mula rasa suka dengan kita. Sebab apa? Kita sebenarnya tak perasan tau. Dalam Malaysia ni ada 24 juta orang. Okay? Potensi sangat besar kalau kita nak berniaga online. Okay? 24 juta orang. Betul? Ramai yang kehilangan pekerjaan. Betul? Kat luar sana. So, ramai yang nak dibantu. Okay. Kita boleh nak tarik orang ni jadi suka dekat kita. Kita kena tarik perhatian orang lah. Maksudnya kalau kita nak bagi orang suka dekat kita ni, pertama sekali kita kena bagi perkenalan, ataupun kita sebut nama dia. Kalau kita buat live, kita sebut nama dia, ataupun kita selalu kalau buat posting, kita highlight nama dia, contoh macam tu. Tu yang orang akan suka. Contoh, customer tu dah beli dengan kita, so kita highlight nama dia. Tahniah, terima kasih Puan Zuraida dah buat pembelian hari ni, Grab 5 pack terus, contoh, siap gambar dia. So dia akan rasa macam dihargai. Nampak kat situ? So orang lain pun akan suka. Okay? Sebab kita sebenarnya tak sedar tau. Kita kadang tak perasan yang sebenarnya ada orang dekat luar sana yang suka dengan cara kita, penyampaian kita, cara percakapan kita, cara kita nak tolong orang tu, cara kita nak bantu orang ni. Macam tu. Lagi ramai kita bantu, lagi ramai orang suka. Percayalah, serius. Okay? Lagi ramai kita bantu orang selesaikan masalah, macam tak boleh nak masak, tak ada masa nak masak. So lagi ramai sebenarnya orang yang suka dekat kita. Apabila dia dah suka dekat kita, dia akan mula rasa yang kelima ni. Dia akan mula rasa percaya. Okay. Apabila dia dah percaya, senanglah dia nak beli produk kita. Sebab dia dah mula percaya. 99% ni adalah kepercayaan dia letak kat kita. Rasa jamin. Dia rasa terjamin lah. Dia rasa macam, wish, dia ni memang bagus lah. Aku suka kat dia. Dia ni memang boleh dipercayai lah. Bagus lah. Macam tu. Okay, jelas? Macam tu lah. So, update status. Lepas tu, ambil gambar tu. Ambil gambar yang tadi saya dah cakap kan, dekat ejen wajib ambil gambar dengan 100 video testimoni tu. Wajib, okay? Ejen dah pegang barang, pastikan anda buat video unboxing. Buat 10 video, contoh. Buat 100 gambar, contoh ambil gambar dengan customer ke, orang tak beli pun boleh ambil gambar. Macam tu, ejen, okay? Buat benda-benda tu, lepas tu update status. Gunakan balik sebagai promote. Gunakan balik bahan-bahan tu, update status ke, update Facebook status, gunakan je. Ini semua ni 5 kunci marketing ni free je. Okay? Free je. Kita pertama sekali kita kena buat adalah kita kena tarik orang. Tarik sehari 10 orang baru, orang yang kita tak kenal. Siapa-siapa pun, tapi sasaran dia mesti tepat. Wanita yang berumur 25 ke 44, kawasan bandar contoh, bekerja, dah berkahwin, ada anak. So itu adalah potensi jadi customer kita. Bila kita dah add dia jadi kawan kita, dia dah jadi friend kita, apabila kita buat marketing, kita bagi dia nampak, kita buat posting, kita buat update status, so dia yang akan nampak, dia akan rasa teringin. Sekali nampak mungkin dia buat tak tahu. Bila dah 7 kali nampak hari-hari, dia akan rasa macam teringin. Apa benda ni macam sedap pun nak try lah. Lepas tu kita bagi pula gambar testimoni orang yang pegang produk. Dia akan rasa macam nak kenal dengan kita. Siapa dia ni kan? Dia ni jual apa? Dia mula macam nak tahu. Dia stalker kita. Dia mula stalker buka Facebook kita. Dia stalker posting-posting. Oh dia ni jual dia ni. Oh dia ni jual ni. Oh dia ni buat ni. Lepas tu dia dah mula suka dekat kita. Bila dia mula suka kat kita,
dengan cara kita buat posting konsisten hari-hari. Lepas tu dia akan mula percaya dekat kita. Bila dia dah percaya dekat kita, dia akan belilah produk kita. Ni yang keenam. Dia belilah produk kita. Nampak proses dia. 5 kunci marketing ni sangat-sangat penting. Okay, anda kena buat benda ni, wajib. First kali anda kena tahu, kena invite friend, tambah kawan baru setiap hari 10 orang. Sebab 10 orang ni akan nampak benda ni. Esoknya tambah lagi 10 orang, 10 orang ni akan nampak lagi benda ni. So setiap hari bertukar-tukar orang. Okay, dan 10 orang ni akan mula kenal anda. Lepas tu esoknya 10 orang tu mula nampak anda. Lepas tu 10 orang lagi dah mula suka kat anda. Lepas tu 10 orang lagi esoknya dah mula percaya kat anda. 10 orang lagi minggu depan dah beli dekat anda dah. Nampak tak proses dia kat situ? Nampak? Best ke best? Macam tu lah. Okay? Jangan marah Pi. Relax Pi. Sorry, okay. Saya nampak macam tegas sikit. Sebenarnya saya okey je. Tak ada masalah pun. Untuk macam agent ataupun dropship, boleh gunakan 5 kunci marketing ni. Okay? So, sangat mudah. Kalau anda faham betul-betul, anda boleh buat dengan lebih bagus lagi sebenarnya. Anda kena fahamkan betul-betul. Pertama sekali, anda kena tahu kenapa saya suruh buat benda ni. Ini adalah dia panggil personal branding. Ni ibaratnya personal branding. Okay? Bukan untuk kita. Personal branding ni bukan untuk kita lah. Personal branding ni adalah untuk kita lah. Untuk kita, bukan untuk produk. Okay? Personal branding ni adalah untuk meningkatkan diri kita supaya orang lebih tertarik dengan kita, supaya orang lebih engage dengan kita, supaya orang lebih kenal kita, supaya orang lebih suka, percaya dengan kita. Okay, personal branding. Okay, ni adalah personal branding. Saya suruh buat benda ni bukanlah semata-mata untuk naikkan nama produk. Saya nak naikkan diri anda, biar anda ni terkenal, biar anda ni ramai orang kenal anda, biar bila anda dah mula orang suka anda, lebih mudah untuk anda buat jualan. Lagi tinggi lah, lagi ramai kawan, lagi ramai friend yang anda ada, lagi tinggi anda punya potensi sales anda. Okay, so personal branding ni adalah kita nak proses untuk kita nak memperkenalkan diri kita. Bila dah ramai orang kenal, barulah kita boleh buat jualan lebih gempak lagi. Okay, bukanlah semata-mata nak fokus pada produk, kita nak fokus kepada personal branding diri kita. Pertama, kita tarik orang, bagi orang tu nampak diri kita sebanyak 77 kali. Lepas tu bagi orang tu kenal kita. Lepas tu bagi orang tu suka dekat kita. Lepas tu bagi orang tu percaya dekat kita 99%. Baru mudah. Dia akan scalable kepada orang lain. Okay? Dia akan bagi tahu dekat jiran sebelah dia. Dia akan bagi tahu dekat makcik dia. Dia akan bagi tahu dekat mak tiri dia. Dia akan bagi tahu dekat nenek dia. Semua orang dia akan bagi tahu. Dia akan sampaikan, betul lah budak ni, aku dah friend dengan dia. Dia akan scalable. Dia akan cerita dekat orang bahawa anda ni adalah boleh dipercayai. Trusted seller. Macam tu. Trusted. Trusted lah. Sebab apa? Dia dah dapat 5 benda ni. So, bila dia kawan-kawan kat tempat kerja dia, kau tahu tak kondok dalam skin tu? Ya, aku tahu. Aku ada. Aku pernah beli dulu dekat orang ni. So, dia akan dia akan macam bagi kawan dia tu, kita macam mana orang nak cakap, dia akan syorkan kita ni sebagai seller ni, dia akan syorkan kepada kawan-kawan dia, macam disclaimerkan lah. Dia macam war-warkan kat orang lain. Macam tu lah lebih kurang. Sebab kita bagi value, kita give value kat situ, give more value pada orang. Okay, so ini adalah 5 kunci marketing yang anda wajib buat. Okay, tak kira dropship ataupun agent, wajib buat benda ni. Fahamkan betul-betul. Kalau tak faham, ulang lagi 10 kali video ni. Okay, so saya harap anda jelas tentang 5 kunci marketing ni. Okay, so itu saja. Saya akan terangkan lagi kepada next video. Okay, bye.